konnichiwa minasan. Watashi wa Hadi desu. Ato, oyen yoroshiku onegaishimasu. Ato, Ragu Daily. Oyen yoroshiku onegaishimasu. Hontou ni meccha tanoshii desu. Ragu Daily bersama selamanya. Podcast kita penuh bermakna. Alright, ini adalah Ragu Daily bersama saya Anik Miswan, yang adalah Nazrin dan juga Syakira Zulkifli. Kami bertiga adalah Ragu Daily. Okay, ini podcast yang berbicara dan juga kita akan sentiasa ada guest lah untuk kita bawakan kepada anda isu-isu berkaitan dengan bola sepak, sukan dan sebagainya. Okay, Kira, kita tanya sekejap Kira sebelum kita bersama dengan guest kita ni. Sebab guest ni buat aku insecure sikit. Kenapa lah? Dah Sebab lah, elok elok, muda, pandai main bola. Uish. Mana zaman-zaman aku masa muda dulu Jauh beza ke umur tu? Tak adalah jauh beza. Lebih kurang Dia belum tentu lagi boleh sampai 30-an. Wajar. Apa episod yang you paling ingat lah sepanjang kita buat podcast ni? Paling ingat? Yang you rasa paling best lah. Yang paling best? Tak ada ke? Kau biar betul. Semua best lah. Sebab tu I tak boleh nak ingat lah. Jawapan artis Ni kita dah tanya je kan? Kita dah borak kan? Okay, jom kita kenalkan terus. Kita bersama dengan Hadi Fayat. Hadi Fayat, thank you datang bersama dengan kami. Susah ni nak lock ni. Susah, memang susah. Dari Gunung Fujiyama kita bawa dia. Uish, nak nyanyi ke? Jangan off key tau. Okay, jadi tapi sebelum tu Dip, kita masih lagi bergembira dengan 10,000 tu 10,000 Masih lagi 10,000 ke dah naik dah? Kok masa episod ni dah 11. Dah naik dah. 11 je. 12 lah. Dekat mana tu maksud kau dekat? TikTok. Okay. Okay, macam biasalah. Terima kasih semua yang ikut kami dekat semua platform. TikTok, Instagram, Facebook, X, Threads pun kita ada juga. Dan di Spotify tau. Dengar tau naik kereta tu. Betul. Dengar tak? Sambil berzikir pagi tu. Betul Dengar dekat Bagus, Spotify. bagus. Kira, kalau cakap tentang Hadi Fayat ni, apa yang bermain di fikiran you lah sebagai seorang jurnalis? Cakap depan-depan tuan dia. Pemain yang pernah bermain di klub Jepun. Sangat sinonim. Di antara yang berkelana kan? Yes, betul. Silat tak kahwin je kat situ Hadi. Hampir kot Ni kita tanya direct ni. Cemas dah dulu. Hadi, career bermula daripada sekolah sukan awak? Ya, sekolah sukan. Sekolah sukan. Sukan Malaysia Pahang. Ketika umur saya 13 tahun lah. Memang orang Pahang? Tak, saya orang Tanjung Malim. Orang Perak. Bukan Perak, saya rumah dekat Ulu Benam. Tapi rumah saya tu dengan sepadan dah memang dekat tau. So kalau jalan 200 meter je dah sepadan lah. Ada dia macam tu. Dia basically rumah kat Rumah Selangor. tapi sekolah kat Perak. Kalau main MSSD? Main Perak lah. Ilah, ruginya. Yang apa dulu masa saya ingat masa sekolah dulu, bapak saya cakap bayar bil api dekat Perak, bil air kat Selangor. Sebab kalau nak bayar bil api ke bil air saya tak ingat. Kalau dekat Selangor tu dekat Kuala Kubu ke sampai jauh lah. Kalau kat Perak Tanjung Malim lah. Itu ceritanya. Budak Kuala Kubu. Bukan. Budak Tanjung Malim. Rumah kat Selangor. So saya membesar kat situ dah sampai umur 12. Okey, kalau orang tanya awak akan cakap awak orang mana? Saya pun kadang-kadang confused juga. Tanjung Malim lah dia jawab tadi. Tanjung Malim lah. Orang Tanjung Malim lah. Tapi jangan bagi reaction yang macam pakcik-pakcik sangat tau. So basically memang dia orang Tanjung Malim. Satu tamu kita muda. Okay, teruskan. So basically memang saya membesar di Tanjung Malim lah. Sekolah, main bola semua all from Tanjung Malim lah. Okey, kebanggaan Tanjung Malim ni? Yalah. Okay, so kita mulakan dengan first question Okay. Oh, tadi tu bukan first question. Tadi macam mukadimah Borak-borak pakcik-pakcik. Okay, makcik silakan. Biasalah gap umur Dia orang ni memang tak Tak tahu. ada, sebab bila dia duduk sebelah Hadi, mana nampak dia ni macam kakak-kakak sikit. Okay, silakan kakak. Geram. Soalan kepada Hadi. Kakak angkat je. Okay Hadi, nak tanyalah macam dalam career up and down, mungkin boleh share sikit pengalaman. Mungkin pengalaman tu tak selalunya best. Dan mungkin boleh share sikit apa yang membuatkan Hadi masih semangat lah untuk teruskan career as a footballer. So basically memanglah dalam kita, seperti mana kita tahu dalam bola sepak ni ada ups and downs lah. Tak semestinya indah, tak semestinya ni buruk kan. Tapi kalau it didn't go the way that we wanted, macam mana kita overcome is the most really important lah. So macam saya, ketika saya di Jepun, saya berkelana di sana selama almost 5 years. So everything was smooth lah at the first lah. Saya pergi sana, main sana. Then when it comes to injuries lah, football, semua orang takut dengan injuries. I had my ACL injuries dekat sana kan. Then that time is during COVID. Then I baru training dengan my team that time is baru, how can I say,
saya memang sangat excited lah sebab baru join team semua kan. Balik pada national team, so kita punya pride lah. Ya. So, memang everything was very smooth lah, but at the end of the day semua ni rancangan Allah kan. So I had my injuries dekat sana. I think around sebelum 1 week before game lah. Time ni tahun yang ke berapa? Tahun ke-3. Okay. So memang excited lah move to a new club, dan memang everything was very very well lah. Tapi at one point tiba-tiba kena injuries, memang down lah. And that time masa tu tengah COVID. And then on my surgery day pula my grandma pass away. So I cannot nak balik pun tak boleh, kita baru lepas surgery. I baru sedar-sedar pun so something I naik wheelchair. I ingat naik wheelchair. So I tengok cakap that time kita tak fikir apa dah lah. Habis fikir apa nak jadi masa then. Macam memang nak balik lah. And then that time COVID, I tak boleh keluar hospital tau. I raya pun that time dekat dalam hospital. I stay for 1 month sampai Awak seorang? Saya seorang. Allah Akbar. Nak melawat pun sebab yelah dekat Japan I duduk kat hospital, memang the hospital was in memang yang gelap lah. The hospital dekat tempat Sakai. Dekat Osaka. So basically kat situ memang dia just hospital. Nak pergi kombini apa panggil kat Malaysia ni, nak pergi 7-Eleven pun tak ada tau. Okay. So I nak belanja pun I kena belanja kat vending machine tau that time. Betul. The hospital was good lah, was amazing. Tapi kalau nak hadap hari-hari, Betul, makan vending machine punya makanan. tak makan dia ada sediakan. Ada lah. Cuma aku buat tahu je. Sebab baru pergi Jepun sekali rasa macam dah tahu. Agak-agak lah hospital bagi food lah. Hospital tu pun saya pun rasa sangat untung dan betul lah. My club provide the best treatment for me dekat sana. Just the hospital je lah kecil. Okay, ini club Fagiano Okayama tu? That's Fagiano. But that time I dah pergi loan dekat Azukla Runumazu. Okay. So just lagi 1 week je nak game, I had my injury on the training. And you did well masa pre-season I did well. I play almost every game and everything. Just kita ada satu atmosphere baru. Yeah. I still remember I just balik daripada my national team semua that time. So memang aura yang sangat baik lah. But end up kena injuries, memang down lah at that point. Apa yang boost up you punya semangat balik tu? To be honest, it's my family lah. Everyone that time nak cakap kat my mum pun macam mana tau. Because my mum dia tahu kalau kena ACL ni career habis. So I tak tahu time by time kena cakap kat my mum, I ambil injection dan semua. Sebab I know lah at that time dia baru I just lost my grandma, hilang dia punya mak kan that time kan. So I don't know how to time. Sure kalau I bagi tahu at that time it's gonna be disaster lah. So you bagi tahu ke tak? At the end of the day I bagi tahu lah I need to go clean lah with my mom, you know, bagi tahu. And then by the time dia dah settle down, so So you buat surgery dulu baru you bagi tahu? Buat surgery dia bagi tahu. Media Malaysia tahu tak pasal surgery tu? At first tak tahulah. I was at loss. My mom tak nak contact. I was like I just want to be alone with myself. I need my private time lah that time. The only know is my manager lah that time, Encik Hiroshi Amada. Dia banyak membantu and support I lah, encourage I every week they call. Dan ada few coaches also call, especially Bojan Hodak pun ada telefon. Ya. Kita macam terlalu cepat informasi ni masuk kan. Betul. Okay, faham. Okay, Adi, mungkin ada yang tak kenal, bukan tak kenal, maksudnya lupa tentang perjalanan awak sekolah sukan, lepas tu di Friends, betul? Betul. Di Friends United, kemudian ke JDT. Ya, saya ke JDT selama 3 tahun di sana. 3 tahun di JDT. Time tu umur 8 saya umur 16, 17 dah 18 saya di sana. Di JDT dah? Di JDT. Oh, kira Friends tu ketika umur? Kita umur 14 dan 15, 16 quarter. Okay. Bulan suku tahun saya dah pindah ke. Daripada JDT tu baru berkelana ke luar negara lah. Daripada JDT saya start bermain bersama JDT 2. Lepas tu saya dapat promote bermain JDT 1 for half season. Then I came back to JDT 2. And time tu umur 18. Masa dapat promote JDT 1 tu I think 17 Time tu SPM lah. Wow. Hebat. Lepas tu Jepun. And then after umur 18 tu dah tu saya pergi Jepun. Macam Hadi 3 tahun dekat Jepun kan. Macam semua orang kata macam Jepun ni dia kita semua tahu bahawa sepak dia tinggi. Macam J1 tu pun semua orang dah tahu dah. Dia yang terbaik di Asia. Tapi macam mana kualiti yang dekat bawah-bawah ni juga, macam mana? Jauh beza ke ataupun sebenarnya sama ke? Nak to compare lah, macam football dekat sana kan, dia punya different
the level is different lah. That's why they called the king of football in Asia. Dan sekarang pun diorang masuk World Cup almost every time. Yeah. Go to semi-final is a big achievement for them lah. And then the football that is growing so fast lah. So kalau apa yang I nampak is start from basic lah. Our discipline, our nutrition, and then our attitude lah. Itu these three, kalau kita boleh maintain benda tiga ni, for sure everyone, even the normal person pun tak main bola pun kita boleh. Yang maintain ni adalah player-player tu sendirilah. I can see lah kenapa diorang jauh. Especially kalau club pun basically macam cakap club, gaji on time, management good, kita ada padang bola yang baik. So I tak pernah even once lah dekat sana sangkut gaji. Even kat Malaysia pun kita boleh tahu JDT, Selangor, PDRM and then few other clubs yang like basically PDRM pun even we are small club but our gaji is always on time, steady lah. This is what I really respect lah. So basically attitude lah. I can see why they can play in the World Cup and why are they at that level lah basically. Sebab diorang punya disiplin dan basically liga diorang pun like I remember I cuti paling lama pun that time 3 hari je in season. Sebelum ke next match. Yes. Okay. 3 hari je. I play in J2 that time. Okay. I can kira selama I duduk Jepun, I boleh kira berapa 3 hari tu I think less than 10 times lah I dapat. Other than that 1 hari 2 hari je. Dan every week memang akan ada game sampai bulan 11. At the end of the November lah. Tapi J1 pula lain. Macam I remember Iniesta, New Year pun my time tu still ada Emperor Cup tak silap I. Ada satu Emperor Cup macam Piala Malaysia sini lah. So basically the league schedule memang tight. And I remember the longest holiday I dapat pun that time masuk Olimpik. Sebab tengah Olimpik sebab sana J1, kalau J1 ada international break, J2 dengan J3 tak ada tau. Okay. So basically bayangkan ada 18 team. So dah macam EPL lah. Memang betul? Every week sampai end of November memang kita akan ada match lah. Syok tu. Hadi, kita nak recap sikit macam mana perpindahan awak dari Liga Malaysia pergi ke Liga Jepun ni. Apa-apa sebenarnya yang berlaku? Apa cerita di sebalik awak tiba-tiba awak dah kat JDT ni baru berusia 17 18 tahun 18 tahun kan. Tiba-tiba nak pergi main dekat Jepun ni. Apa-apa sebenarnya yang berlaku? So basically mula daripada JDT lah. Saya pun tu hutang budi pada orang, terima kasih lah kepada Johor. Dan kerana itu titik permulaan dia, I was getting a lot of minutes there, semua main, and I dapat call up for national team under 17 ke, I think under 18 that time. Saya dapat call up yang under 18. So kita ada tournament dekat Japan, dekat Fukuoka. It's called Sanix Cup lah. Okay. Sanix Cup is one of the biggest youth tournament dekat Japan tau. Semua scouting semua ada. JDT dijemput time tu? Tak, Malaysia under Malaysia 18 dijemput lah. Okay. So I pergi under Coach Boja Hodak masa tu bawa I. Under 19. Under 18, under 18. My batch lah, batch 2000 pergi sana, I ingat lagi. So kita pergi Sanix Cup ni, basically this is one of the biggest youth tournament dekat Japan. So nak katakan rezeki I perform well dekat sana. So there's a lot of scouting. I see. So after that, lepas dah habis tournament semua, dah settle semua, lepas tu ada few scouting datang dekat I, tanya nak main kat Jepun ke semua kan. That time diorang cakap pasal Jepun lah. So I macam, I tahulah J-League tu I tahulah. And then I tanya one of the Encik Hiroshi Hamada lah, dia yang bawa. I tanya dia, I cakap, Hamada-san, saya nak main kat Jepun, ada offer ni, saya nak main kat Jepun ni, kena datang trial ni. Kata dia tanya I 3 kali. Kata, are you really want to come play in Japan? You think you can survive? Dia kata 3 kali. I cakap, yes. Kata dia yang berurusan dengan klub sana lah. So basically saya ada 2 trial. Saya pergi ke Rosso Kumamoto yang pertama, dan the second one saya pergi selama seminggu. That time saya bawa bapak saya sekali. Okay. And then the second time saya pergi ke Fagiano Okayama. Di sini saya duduk lama, saya duduk 2 minggu. Okay. So at the end of the day, saya dapat 2 offer, saya pilih untuk bersama Fagiano Okayama. Dua-dua offer untuk bermain dengan mereka. Pergi yang Fagiano lah. Cuma Fagiano that time J2, yang Rosso Kumamoto tu J3. Okay. Tapi setelah apa yang saya lihat, facility di J2 memang sangat baik lah. Sebab diorang ada padang yang baik, gym yang baik. So basically simple je, diorang letak dalam container je. So
semua ada dalam tu. Okay. Kita tahu macam J-League punya liga tu lagi besar kan. Macam mana Hadi, based on experience lah, macam mana Hadi tengok persaingan pemain dalam tu, dan especially untuk pemain-pemain daripada Malaysia macam Hadi untuk mendapatkan tempat tu macam mana? Pada mulanya memang susah lah, sebab kita ada gap lah kat situ. Saya pun umur saya masa tu 19 masa saya first datang club tu kan. I was at very young age, dan nak jumpa yang, dan few of my teammates also ada yang main national team, youth national team semua kan. So there's no other words lah than working hard lah. Kita kena work hard, kena disiplin. Either way we need to think that even we are not the best, but we still need to think that we are the best in the team. Kita kena ada satu mindset yang macam tu lah. Dan always nak belajar dan nak improve. So basically saingan memang sangat sengit. Ketika saya tu, saya ada one of my striker, saingan saya sengit time tu. Striker saya masa tu from Korea, Lee Yong Jae. Dia bermain bersama Pak Ji Sung dan dia menang Asia Game. Dia dalam tim tu juga? Dia dalam tim tu juga. Dia pernah main national team Korea lah. Bersama Pak Ji Sung. Pak Ji Sung, yes. So saya belajar banyak daripada dia lah. Dia pun tinggi, same size dengan I, very strong guy. So my first year dekat sana just to gain and learn a lot of experience lah, sebab there's a good mentor there and everything, dan coaches pun semua bagi satu nasihat dan tolong yang baik. Cuma unluckily bila my first year tu pre-season I main semua game. After ada call up, I ada pergi call up AFF bersama Youth AFF bersama Dato' Ong Kin Swee semua. When I came back, saya kena hamstring injury. So saya kena rehat almost around 2 months lah. I remember lah that time, kalau time main tu, sebab I play at the highest football level. Betul? So kita boleh tahu the intensity. Memang lari tu nafas pun macam so basically kena gerak, you need to move every time. It's always about mobility, next step. So that's the one of the challenging lah there. 5 tahun di Jepun? Hampir 5 tahun, 4 tahun lebih. 2 kelab lah maksudnya? 2 kelab, ya. Daripada yang Fagiano tu, lepas tu loan, lepas tu kembali ke Malaysia. Okay, secara peribadi lah, sebab saya tak pernah mendengar ataupun membaca awak punya interview berkaitan dengan perkara ni. Boleh kita tanya dia? Boleh. Awak secara peribadi, sebab ramai, saya tak nak jadikan ni sebagai satu stereotip, tetapi realitinya bila player Malaysia keluar negara, semua pulang dengan sedikit kekecewaan lah. Kan mungkin kerana expectation kita tinggi, kita harap bila ramai pemain-pemain yang keluar je, dia akan jadi someone, tapi sebenarnya cabarannya mungkin sukar. Awak secara peribadi 4 tahun di sana tu, ataupun 5 tahun, hampir 5 tahun tu, adakah awak menganggap ia sebagai satu kejayaan berkelana keluar negara, ataupun awak rasa itu pengalaman yang mematangkan seorang Hadi Fayad ni? Bagi saya, ini satu pengalaman that kalau tanya semua orang pun, berapa orang je main di Jepun, berapa orang je yang ada peluang ni untuk bermain di Jepun. Of course, the pressure is always there lah. Especially bila you balik daripada Jepun and everything. Orang expect you at, don't know lah, you can see kalau siapa-siapa yang datang from overseas ke, from Japan ke, orang expect balik memang kena meletup lah. Kan? Lah. But they don't know that masa saya balik tu, the first time I balik tu, I just recover from my ACL tau. So basically I need times to recover. I already bagi tahu semua orang lah. But the expectation is always there. The pressure memang kena ada lah, because orang expect something big for you. Kalau you balik tu, you kena main macam CR ke, Messi ke. Tapi how you adapt to the situation is really important lah. You need to have a good circle, good surrounding, yang people, yang orang yang boleh membantu lah. Tak boleh macam you need to have a positive vibes lah, positive circle lah basically. Tapi untuk Hadi sendiri, Hadi sarankan tak kalau ada pemain-pemain yang nak berhijrah ataupun berkelana di liga luar? Sebab macam Anik katakan tadi, ramai orang expect tinggi, the pressure is sangat tinggi, dan belum lagi kot ada pemain yang membuktikan sesuatu di luar sana. Bagi saya semua tu terletak pada diri sendirilah. Kalau you guys nak cuba, bagi saya memang sarankan lah, sebab football dekat luar is different than our football also kan. So kalau nak rasa new different football level, and then new culture, bahasa baru, makanan baru, so
saya sangat sarankan lah, sebab macam saya cakap lah, tak ramai pun. Kita patut at this generation, saya rasa patutnya lebih ramai exposure ke luar negara dan exposure ke luar negara untuk improve kita punya bola sepak lah. Lagi aman lagi bagus kan. Awak mungkin kat Jepun, Luqman dekat sana apa semua. Sepatutnya kalau lah ianya mengikut perancangan yang bagus dan semuanya ialah takdir pun satu hal juga kan. Kita dah ada ramai pemain yang berpengkalan kat luar negara ni. Saya nak puji awak satu benda lah. Ketika pengenalan pemain yang awak cakap bahasa Jepun tu kan. Itu di klub yang kedua Pertama juga. Klub pertama tu lah. Memang fasih ke atau hafal ke benda tu? Apa yang awak cakap? Ni, ke sekarang dah lupa dah? Saya, to be honest, masa sebelum saya ke sana, saya dah ambil kelas dah kat Malaysia. Okay. Sebab saya dah memang saya dah buat I did my homework lah. Basically, saya memang kat sana, saya kena adapt the language. Betul? Cuaca dan pemakanan. Ini memang 3 faktor yang berbeza daripada Malaysia. Sebab kita tahu Malaysia panas, hujan je. Ya, itu je. Kat sana tak cakap English sangat kan. Diorang bahasa dia. Diorang cakap diorang bahasa Japanese lah. Don't yes no ya. So basically yo. Betul lah. Kalau harian saya tu memang kena cakap Jepun lah. So nak tak nak, saya tak boleh nak expect this is what, kalau mana-mana player yang keluar negara kan, kita tak boleh nak expect diorang ikut kita. Ya. Melainkan kalau kita ni Ronaldo ke Messi, diorang ikut lah. Tapi you need to know where you come from, and then it's not downgrade on it. Kita kena belajar lah. Ini akan memudahkan kita untuk adapt the culture there, dan senang to get used to the sounding. So memang boleh bercakap bahasa Jepun? Boleh bercakap. Cuba cakap something untuk fans kita punya podcast Ragu yang membuktikan yang awak memang boleh bercakap dalam bahasa Japanese lah. Saya nak cakap macam mana tu? Nong tarong nonong nonong Doraemon gitu. Ataupun boleh ucapkan terima kasih lah siapa yang support Hadi selama ni dalam bahasa Japan. Okay, boleh saya cakap. Konnichiwa minasan, watashi Hadi desu. To podcast cakap apa pressure pula. Kan salah cakap kan. Jangan pandang dia macam tu. Tak, bukan. Tak, aku risau dia nak suruh promote podcast ni kan. Rupanya dalam translation nanti jangan tengok podcast ni. Itu editor punya kerja. Okay. Konnichiwa minasan, watashi wa Hadi desu. Ato oyen yoroshiku onegaishimasu. Ato Ragu Daily oyen yoroshiku onegaishimasu. Hontou ni mecha tanoshii desu. Walaupun kita tak faham kan. Kita faham Hadi desu. Totemo tanoshii to ato omoshiroi desu. Apa tu? Apa maksudnya tu? Saya cakap sangat seronok dengan interesting lah. Very fun. Tolong potong klip ni kita pasarkan ke market Jepun. Betul. Orang Hadi dah. Akhirnya. Kita tunggu turn dia tadi ni. Macam Hadi dah bercakap Jepun ni kan. Kita nak pusing sikit masa Hadi kat Jepun tu. Hadi pernah dipilih sebagai duta. Ya. Boleh cerita sikit? Duta pelancongan. Duta saya ketika tahun 2000, time tu COVID lah. I think 2020 ke, ada 2 tahun lah saya menjadi duta kepada Okayama Prefecture, dan menjadikan Okayama Prefecture ni sebagai Muslim friendly untuk orang Malaysia datang dan untuk orang Muslim datang ke Okayama. Jadi ini satu pengalaman yang sangat baik lah. Saya dapat explore most of Okayama punya tempat, and then tahulah macam mana dia orang betul-betul friendly lah. Ada halal, tu ada tempat yang Muslim friendly, kita boleh semayang. So ini memudahkan saya untuk tinggal di sana, dan memudahkan, dan untuk at the same time saya akan promote ini untuk orang-orang Malaysia yang Islam atau bukan Islam untuk datang dan nikmati lah. Ini kerjasama di antara awak dengan Okayama Prefecture punya ni lah. Mereka pun mengambil kesempatan juga dengan adanya awak kat situ Yes. Hadi, mungkin dalam podcast kita ni sebab saya tak tahulah nak cakap, mungkin ialah sebab waktu tu pun COVID apa semua kan. Sebab impact sebagai seorang jurnalis pada waktu awak ke Jepun tu, saya rasa impact awak pergi tu ada. Cuma ianya sekarang dia tidaklah sebesar, secara jujur saya cakap, dia tidaklah sebesar macam mana Luqman keluar negara sekarang ni. Kita tahu awak ada kat sana, tapi ialah mungkin kerana COVID dan kecederaan dan aksi dan pressure pada awak tu mungkin agak kurang berbanding dengan apa yang Luqman kena sekarang ni kan. Ada tak apa-apa cerita yang orang tak tahu yang sebenarnya berlaku kat sana yang awak hadapi dan yang awak tak pernah cerita kat orang? Sebab awak cakap awak duduk seorang ke, ada orang ikut ke, mungkin ada
struggle kat sana yang awak berlakukan, ataupun mungkin ada benda-benda lain yang awak boleh ceritakan dengan kami ni? Okay, pada saya memang at the first year lah, memang it's a bit tough lah. So saya respect lah Lokman. Dia player macam Lokman kan, dia dah pergi Belgium, Iceland, Japan kan. So dia pun ada telefon. At the first pun saya ada call cakap dia macam mana untuk dia sesuaikan diri di sana kan. So bagi saya the first year memang tough lah. Dan saya juga ketika tu masa saya di Fagiano Okayama, saya hanya mempunyai tukang jurubahasa for 3 months je. Okay. Dan saya punya translator ni pergi sambung belajar. Okay. Dia sambung belajar dekat UK. Jadi after that saya seorang lah, and that itu yang membuat it become more challenging lah. So saya kena adapt dengan bahasa, because most of my teammate tak, kadang-kadang kita foreigner pun cakap Jepun tau. Apa tu kalau dah jadi situasi ayam cakap dengan itik tu macam mana? Tak ada. Tapi saya ada lah, alhamdulillah lah, saya punya teammates yang muda-muda ni banyak membantu lah belajar. After that saya pun ada untuk ambil kelas minggu sekali untuk improve saya punya Japanese. So memang lah it's a challenge, but it's a very good experience for me lah. Dan saya alhamdulillah saya dapat adapt dengan sangat baik. Pada mulanya memang saya tak nak balik ke Malaysia pun kalau orang tak tahu ni lah. Tapi then one day Datuk LTK call saya, Datuk LTK call saya, dan dia kata ketika tu dia di Jerman. Dia belum sign lagi. Dia kata, dia message saya, dia kata, Hadi, I'm going to Malaysia dan I want you to be on my team. Pada mulanya saya tak, macam agak 50-50. Saya pun nak berterima kasih kepada beliau lah kerana memberi saya peluang untuk bermain bersama dia, dan it's an honor lah to play under him also. Dan kesungguhan dia lah yang buat saya nampak untuk saya balik ke Malaysia tu, sebagai saya nampak dia macam almost every day dah akan tanya, Hadi balik Malaysia, come play with me, kita buat balik, kita bantu pasukan, we build up this again, and the vision and the plan is already dah ada dah. Dan saya nampak kesungguhan tu, dan saya nampak okay, ini mungkin satu peluang yang baik bagi saya. Then why not? Kalau saya tak nak buat satu keputusan yang saya akan regret in the future, at least I make my mind dan saya buat. Jadi macam apa yang jadi sekarang ni, as you expect, sebab tadi Hadi cakap Hadi balik disebabkan Datuk Lim Chong Kim, dan suddenly dia pun tak lama dengan Perak. Jadi bagi saya ini, sometimes things tak go in the way that we wanted, you know. Jadi kita kena overcome this. So mungkin not this last year, not this year, but as long as we keep the discipline and right mindset and keep working hard, I sure rezeki tu dah ditulis lah. Because when, saya tak tahulah, tapi as long as kita usaha, for sure one day Allah will reward us lah. Jadi Hadi macam Datuk Lim Chong Kim memang nak Hadi bersama dalam tim dia di Perak. Macam mana main dengan under dia? To be honest, bagi saya I enjoy lah, sebab dia pun coming from German and dia ada satu nama yang besar, and then can see Lokman also under dia kan, where is he now and everything, Arif Aiman pun semua. Jadi bagi saya the plan was there, tapi dia tak jadilah. So nak senang kata jodoh tak panjang kan. But under him was fantastic lah. I enjoy my time dengan dia. Memang training memang teruk lah. Training macam muda dulu lah. Tak, tu muda lagi ni. Tapi yelah, dia kalau muda lagi, you nak jadi footballer, training memang kena teruk lah. You cannot like expect things to be easy, sebab kita sign as a professional contract tau, as a professional footballer. Bukan sign as a main petang-petang, main social kan. So if the training is not hard or apa, something's wrong there lah. Maksudnya tadi dedahkan yang Datuk Lim Chong Kim call, dia puja awak untuk balik. Kalau lah panggilan itu tidak berlaku, Hadi masih di Jepun? Saya masih di Jepun. Akan overcome injury tu semua dan I will be there lah, for sure I'll be there lah. Saya pun that time tak plan nak balik pun actually, but went back already kan. Saya pun plan, club pun ada offer saya lagi setahun and everything, tapi I choose to go back lah. But at the same time, who knows kan, tahun depan ke next few years kan, I'm planning to go back outside again lah. Okay. Sepanjang perjalanan karier awak ni, berapa banyak jurulatih dah awak bersama-sama Hadi yang awak ingat? Datuk Lim Chong Kim, sekarang dengan PDRM of course. My first coach was Haji Bakri Ibni. Okay.
Dia yang banyak guide saya lah ketika muda. Masa saya 12 tahun. Belasan tahun dulu. And then second one, saya ingat Bojan Hodak, Dato' Ong Kin Swee, Brad Maloney, and then Benjamin Mora pun saya ingat ada ketika saya di Johor. And then ketika saya di Arai, di Jepun, dan Imai Sang ketika saya di Jepun juga. So basically more than 10 lah. Yelah, dan ramai, dan semua adalah nama-nama yang high profile kan. Soalannya, siapa yang paling awak, okay, di sebalik nama-nama yang awak sebut tu kan, bila cakap tentang coach yang awak paling ingat di bawah regimnya tu, siapa dan kenapa? Pertama ya, Haji Bakri Beni lah. Sebab dia still contact dengan saya until now. Saya still ingat lagi dia punya phone dia tu, dia letak nama future superstar tau. So dia saw something lah on me at the first lah. And then Bojan Hodak, Dato' Ong Kin Swee, Brad Maloney, Bojan Hodak dan Dato' Ong Kin Swee, after dah go to professional kan, they are one of the best coaches lah. And then now I'm Coach Maniam also, Coach Lady di PDRM, because I tak boleh lupa masa I kena injury ACL tu, diorang dua ni yang contact I. Siapa? Bojan Hodak dengan 3 orang lah, Haji Bakri, Bojan Hodak dan Dato' Ong Kin Swee. Bertanya khabar. Dia orang nampak I punya news dekat paper ke social media kan. Bojan Hodak siap call I cakap, how are you? Lepas tu dia buat lawak, I'm glad, I just want to hear you laugh, dia cakap kan. Boyan being Boyan lah. Memang sangat random Dia kelakar-kelakar garang. That time I baru lepas operation lah. I remember dia tahu news ni kan. So dia basically call. Dato' Ong Kin Swee pun ada message semua. So this tak ramai lah, tapi yang I ingat ni sampai sekarang, I will remember forever lah basically. Sebab memang nak cakap memang emotional, teringat lah. Nangis lah sikit. Basically that time, that period, like you know lah who's your kan, the some circle dah tinggalkan macam, then the few circle yang stay ni yang I akan terhutang budi sampai bila-bila. Sokong. Bukan hanya sekadar jurulatih, dia menjadi lebih daripada itu lah. My family lah kan. So this lah. Then of course my manager lah, Hiroshi Hamada. Then one of my good friend also, Daniel. He was there lah all this journey lah. Tak ramai yang tahu I punya orang, selalu orang nampak the celebration je. Betul. Dan yang belakang-belakang ni orang yang perit-perit ni. Yalah. Hadi masih lagi ada berhubung dengan rakan sepasukan kat Jepun ke? Ada. Saya still adalah. There's most of them lah memang saya still contact lah. Especially yang muda-muda. Lepas tu ada lah, kalau sana sini panggil senpai. Pai adalah? Senpai. Senpai. Tak dengar. Aku dengar pai je. Ada senpai. So basically still contact lah cakap Jepun. Ada yang datang ke Malaysia juga. Saya bawa doang, one of them, my friend Mastani, dia datang last year after season habis, kita punya still on. So datang, dia pergi Masjid Negara lah, dia pergi Putrajaya. Hubungan tu terus lah. Macam Hadi pernah dengan JDT kan, and then lepas after JDT Hadi pilih untuk berkelana di Jepun. Dan sekarang ni nak tanya pendapat Hadi lah. Sekarang ni JDT one of the best club in Malaysia. Tak silap saya top 5 dalam Asia. Hadi rasa Hadi dah buat satu keputusan yang tepat untuk berkelana ke Jepun ataupun macam mana? Bagi saya, I always proud of my decision lah. Even though anything can happen lah kat dalam dunia ni kan. Takdir tu bukan kita yang tentukan. But I have given my best to go to Japan. I tak pernah regret apa-apa lah. Basically, I went to Japan also, I enjoy most of my time there, to be honest. Even ada banyak struggle, far from family and everything. But to be honest, memang saya enjoy lah. Dan sekarang ni pun, to be honest, memang rindu lah kalau boleh. Rindu Jepun lagi? Environment dia lah. Environment, football life, living life. Because masa saya, the last 2 years tu, masa saya saya duduk di Numazu tau. I still rindu yang bila buka pintu je nampak Gunung Fuji. Jangankan Gunung Fuji. Bila dengar lagu tu teringat lah. Dengan suasana, the football professionalism lah. But now I'm in PDRM also is one of the, for me, it's a good environment lah. You know, the team also, the management is very good. Awak cakap pasal PDRM ni, saya nak tegur awak sikit lah. Awak masuk Selangor tu kan. Sebagai kacau peminat je. Sebagai peminat ke? Sebagai peminat. Dia kacau je. Dia yang
menjadikan gate goal untuk Tahniah Hadi. Tapi kan Hadi, selain daripada Gunung Fuji tu lah kan, Nyanyi sikit je kira. tak pandai. Alah, ragu-ragu Ke lah. ada orang Macam you cakap tadi kan, adakah I regret? Tak adalah. Basically, I'm very happy what Johor is having right now. They're one of the best team in Asia kan, and main di ACL. So, we as a Malaysian, I'm proud lah. Whatever, they have a proper structure. Semua spending the money in the right way. Player pun. jadi benchmark lah So, untuk pasukan. I rasa pasukan-pasukan Malaysia ni patut, we need to look up lah. Buat apa nak tengok Real Madrid, Manchester ke apa ke, Chelsea, Liverpool ke. We have Dah the payah tau Manchester tu ni. Manchester dulu dia cakap. so basically we have the best example lah, role model dekat Malaysia right now. So why not we use that, and then pepatah dia cakap jangan bodoh sombong lah. We need to learn from the best lah basically. Tapi selain daripada rindu Gunung Fuji tadi, nak sambung soalan Sambung tu. soalan dia tak boleh gitu. Ke ada orang yang dirindui di sana tu? Semestinya lah. Oh ya? Ada Sebab pernah ternampak post dia dekat social media. Dekat yang Jepun lah? Jepun lah. Oh. Masih? Alah malu-malu. Macam saya, I have nothing to hide kan. Yeah. Orang pun tahu my loving partner is from Japan. Okay. Oh. And I'm really proud to be with her. Like, I'm sure she will be watching this. Yes. Cakap Jepun lah, cakap Jepun. Nanti kita tak faham. So memang like nak kata if my jodoh kat sana kan, who knows kan. Basically she's very supportive. Even though I have ACL pun, she's the one who been supporting me, encourage. Sebab dia kena 3 kali ACL tau. She's a ski player and she had 3 times ACL. Wow. So other than looking other people, she always told me like, hey man, I had 3 times. What's Okay. this excuse for you? You only had 1 time. And this is a pembakar semangat lah. Wow. So sekarang long distance relationship lah. Distant, but dia datang lah almost every month dia datang lah. Wow. Tanya lagi soalan aku. Menarik. Rasa terharu pula. So basically, I'm very lucky lah to have her in my life because I will not able to make it lah if I was alone back then. Tapi the encouragement, the support was amazing lah. Detik pertemuan tu macam mana? Rindu bertamu di Gunung Fuji ke? Ni macam drama sikit lah. Sikit kita nak dengar. Drama kat Jepun lah. Dia bukan drama pun lah. Dia macam, to be honest kan, I kenal dia dekat hospital tau. Masa injury? Masa I kena injury tu, I had the same surgery in the same day lah. Okay. So basically, Dia buat apa kat hospital? dia pun kena injury yang sama. Oi. Injury So- menemukan kita. Jodoh. Jodoh. At one, so I kena, dia kena ACL juga, I pun kena injury yang sama. So at that period, kita orang kena duduk hospital sebulan tau. Ni yang time COVID tu lah. Sebelah ke macam mana? Tak ada lah, dia bukan perempuan lah. Sana pun ada halal gap lah. So I met her, then after 2 weeks lah, first 2 weeks tu I macam jam sikit lah. Macam cakap apa aku nak buat ni, apa nak buat ni kan. So basically tegur je dia hari-hari. Ohayo Time tu dah gozaimasu, fasih konnichiwa. bahasa Jepun lah. Dah fasih lah, cuma tak sepenuhnya lah. Tapi bagi girlfriend dia tu, yang tak fasih tu, yang comel tu. Dia ada trick tau. Dia ada plot twist sikit lah. Dia boleh cakap English tau. Okay. Lepas tu I tegur dia lama dah, 2 minggu I tegur dia macam konnichiwa kan, dia tak pernah tau. And then what point I punya physio ni, dia nak explain dekat I macam nak pakai ultrasound tu tau. Okay. Dia kata jangan letak lama-lama, nanti kaki kau terbakar. Okay. Dia try hard lah, cakap macam mana ni. Dia cakap dalam Jepun lah. Dia kata macam mana ni, siapa pandai cakap bahasa putih. Sekali I punya tu cakap, Dia tolong? dia cakap dia speak for the first time lah. English? She spoke for the first time. She don't put for too long, it's gonna burn your leg. Dia cakap, oh kau boleh cakap. Selama ni kau biarkan aku. Arigato. Aku boleh cakap. Saya cakap, you can speak English. Saya cakap dengan dia kan. And then from there lah. And then after that, I punya physio pun dah tahu dia boleh speak. Lepas tu dia bagi kita punya treatment punya time sama lah. Supaya mudah untuk ceritanya. So from there on, kita orang kenal lah dalam. Dia pakai wheelchair lah masa tu, ingat lagi. Dua-dua pakai wheelchair. Dua-dua pakai wheelchair. So Dia professional athlete juga? Dia professional. She professional skier in Japan lah. I see. So dah Representing tak ada- Japan? Dah tak lah. Tapi Okay. still skiing lah until. Wow. So adakah awak pun pandai skiing juga? Saya pandai, ada cubalah. Tapi tak ada. 1 meter je jatuh. Ada tengok kalau I nak main pun that sport pun maybe after football lah. Okay. It's a high risk injury, so Wow, good scope ni. Ada perancangan untuk
Fasa seterusnya. Apa tu? Fasa seterusnya. Tak habis lagi. Di, kau tanya dia dulu, Di. Patut ikut, kalau ikut turn dia dulu. Sibuk tanya kawan. Okay, ada perancangan untuk pasal seterusnya? So it's fun lah. Macam I cakap lah kat sana, I dapat enjoy football life and then living lifestyle life pun. Betul dapat main main salji kan. Sebab tak pernah pun dalam my life. Kita we come from Malaysia kan, mana ada salji. Kita ada lah kat ICT tu. Mana hari ada. Ada maksudnya kalau diizinkan Tuhan, inilah pilihan pasangan hidup lah. Ya sudah lah, sebab like tak semua orang like not everyone is willing to go hard time with you kan. Macam lelaki ni, as for a guy, lelaki kita diuji bila kita ada segalanya. Ush. Jarang lelaki cakap macam ni. Dia diuji bila lelaki tak ada apa-apa. Diuji, lelaki tak ada apa-apa. But masa I kenal dia pun, dia tak tahu anything about football tau. Oh ya? Dia pun tak tahu I siapa ke apa ke kan. Oh. So he start from zero lah. Hanya kerana jangan letak benda tu, ultrasound tu lama-lama. Sebenarnya agensi pencari jodoh dia fizio tu lah. Fizio tu lah. Bila nak buat event, kita nak jadi MC. Kita jadi MC lah, kira. Sometimes macam I selalu cakap lah, my dad pun cakap dekat I kan, kalau tak kena injury, tak jumpa dia kan. Dia selalu cakap, this is what always I selalu cakap lah kat siapa-siapa yang down kan. Sometimes even the bad things bring you to macam mana lah, bad thing happen for a good reason lah. True. Hadi, masih muda lagi sebenarnya. Perjalanan awak ni sebenarnya masih lagi panjang. Kita pun akan sentiasa tengok awaknya perkembangan lah kan. Okay, moving forward sekarang ni bersama dengan PDRM, Liga Malaysia, kembali Malaysia. Awak ada masih menyarung, memasang impian untuk menyarung jersey kebangsaan untuk tugasan-tugasan yang seterusnya? Apa-apa lagi yang awak rasa awak boleh offer dalam bola sepak Malaysia ni, Hadi? Bagi saya personally memang sudah semestinya lah. Is every kids, setiap orang macam semua orang yang main bola untuk di Malaysia sudah semestinya ada impian untuk bermain bersama national team. And it's been my dream since I was a kid lah. Even start main bola pun, satu hari aku nak main untuk Malaysia. Of course. So jika diberi peluang, sudah semestinya lah. Dan untuk dapatkan peluang tu bukan mudah lah. Saya kena train hard, kena be consistent and everything, untuk show something lah untuk the coaches and semua, untuk yakin untuk ambil saya kan. Dan I hope like in football anything can happen lah. I memang working hard. That's my goals lah. To play for the national team. Siapa defend yang paling susah awak pernah jumpa dalam kalangan Liga Malaysia ni? Ini hanya untuk perkongsiannya lah. Bagi saya, yang saya paling tak suka main sekali bersama ni lah. Dulu dia main, he used to play for PDRM, James Okosa, yes. Okay. He's very tough, he's very big, very strong, and awak yang sebesar-besar awak ni buat susah nak lawan dia. And then one more thing, he's very smart lah. So James, I panggil dia Jamie lah. Dia memang experience lah. Sebab dia last year pun, even the first year pun dia datang. Sebab saya dulu main bersama Perak dan PDRM tau. Okay. So my second game versus Okay, kelakar betul lah. So masa main tu memang bergaduh lah, cakap lah, maki-maki dia. At the end, bila masuk PDRM, he's one of my good friends lah. Tadi ada abang yang dalam PDRM juga. Abang saya ada, Akil. He's now dia main bersama Negeri Sembilan lah. Okay, betul lah. It's in the blood lah kan. Okay, kalau tadi macam yang susah nak lawan, sekarang ni best teammate yang awak pernah main sama-sama, yang awak rasa macam okay, main dengan ni memudahkan kerja aku ni? Bagi saya personally, Bruno Suzuki lah. Okay. Sebab I tak tahulah, kita orang macam ada Japan punya connection lah, to be honest lah. Saya memang suka lah main dengan dia. Sebab one of the reason, dan my coach also cakap masa saya main PDRM tahun lepas, dia kata kamikaze, bila kamikaze kita orang dua. So macam kita ada connection lah. I'm comfortable to play. Dia tahu apa yang nak buat, and I tahu apa yang nak buat. Even though I only have half season dengan dia last year, but I think one of my best partner in striker lah. Okay. Di, sikit ada apa-apa lagi ni? Tanya, dah banyak dah ni diceritakan. Apatah lagi tentang hubungan-hubungan yang sepatutnya kita tak bertanya macam kali ni. Di, thank you so much sudi bersama kami. Ini adalah antara jemputan istimewa yang kita memang berusaha nak dapatkan Arif Hayat. Sebab apa kita nak dapatkan Hadi? Sebab bila kita ada salah satu podcast ni, kita cerita tentang Arif Aiman. Lepas tu dia kata, boleh tak ceritakan tentang Arif Hayat punya perjalanan juga? Jadi ni adalah permintaan daripada orang yang mendengarkan kita lah. Sebab tu kita usaha dapatkan awak. Maksudnya fan awak nak tahu perjalanan awak, dan of course kita mendoakan agar awak
bagi saya lah, selain daripada personal punya achievement dalam liga, dalam bola sepak, awak nak kembali ke Jepun ke mana-mana ke apa semua, bagi saya awak adalah antara prospek sebagai striker Malaysia. Malaysia sangat kekurangan striker. Betul. Tolong jadi orang yang kita harapkan awak menjadi itu. Memang mula dengan striker dari zaman kecil lu main? Dulu midfield. Midfield lah. Lepas tu umur 12 ke 11 12 lah. Tadi bagi coach letak striker kan. Okay. Terus menjadi striker sama ada pujaan di hati pasangan tercinta. Tapi Malaysia memerlukan awak untuk menjadi seorang striker yang prolific. Thank you so much sekali lagi. All the best dan thank you bersama kami. Okay, tutup Yen, tutup. Jangan lupa tengok Ragu Deli Okay, bye-bye. Ciao.